Assalamualaikum, hai apa khabar semua, salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Yasmin Hani dalam rancangan Sembang-Sembang ASMB 2022 di mana kita akan membincangkan isu-isu yang berkenaan dengan pelaburan dan juga pengurusan wang. Baiklah, topik kita pada hari ini kita akan membincangkan tabung kecemasan kubu kewangan jangka panjang. Antara langkah paling penting dalam pengurusan kewangan ialah membina tabung kecemasan sebagai sumber kewangan berterusan waktu memerlukan. Oleh itu dalam episod kali ini kita akan membincangkan apa itu tabung kecemasan, bagaimana nak membina tabung kecemasan dan apakah kepentingan tabung kecemasan ni. Bersama dengan saya, seorang tetamu istimewa Encik Azlan Masud, Ketua Jabatan Pengurusan Pelanggan dan Saluran Amanah Saham Nasional Berhad. Apa khabar Encik Azlan? Alhamdulillah, baik. Big boss ya, bos besar kat sini ni bersama dengan kita. Baik, apakah itu tabung kecemasan dan mengapa kita semua perlu memilikinya? Tabung kecemasan adalah satu dana yang diasingkan daripada perbelanjaan harian biasa. Contohnya disimpan di dalam ASB untuk situasi ataupun krisis yang memerlukan wang yang tidak dijangka. Jadi kenapa semua orang harus memilikinya? Kenapa kena ada? Sebab kecemasan boleh terjadi pada bila-bila masa. Sesiapa saja. Siapa sangka 2-3 tahun yang lepas ada pandemik yang membuatkan ramai yang hilang punca pendapatan. Jadi dana kecemasan ni penting untuk memastikan kelangsungan hidup itu berterusan. Masa pandemik itulah baru kita tahu tabung kecemasan kita cukup ke tak cukup sebenarnya kan? Betul. Jadi kenapa perlu kita adakan tu dan juga sebenarnya berapa bulan yang kita kena ada tu? Kalau kata kita perlu ada sebulan 2 bulan cukup ke atau berapa bulan adakah yang paling selamat untuk kita ada? 6 bulan tapi setengah orang 6 bulan pun tak cukup juga. Ya. So kalau nak ikut kepentingan jangka berapa lama tabung tu perlu siap atau perlu ada, sekurang-kurangnya 6 bulan. Sebab kalau kita ambil contoh kalau masa pandemik, ramai yang kehilangan kerja, nak interview, nak temu duga dan sebagainya itu ambil masa. Betul. So pada masa itu kita perlu terus dengan hidup. Betul. Kena beli barang dapur, kena bayar installment kereta dan sebagainya. So 6 bulan adalah satu tanda aras yang minimum. Sebaik-baiknya 6 bulan, kalau boleh lebih lama. Kalau boleh lebih lama. Jumlah dia bergantung kepada isi rumah. Yes. Baik. Jadi bagaimana caranya untuk membina tabung kecemasan ni? Sebab nak ada tabung pun susah, lepas tu kita nak adakan tabung kecemasan. Cara paling mudah adalah dengan secara konsisten. Sekarang ni ada pelbagai cara untuk kita membuat secara konsisten. Sama ada daripada konsep standing instruction, arahan tetap setiap bulan, kita boleh potong duit daripada akaun simpanan ke dalam akaun pelaburan atau akaun tabung kecemasan tersebut, ataupun cara yang bagi mereka yang lebih berdisiplin lah, dia orang tak nak potong duit daripada akaun simpanan tu, dia orang buat sendiri. So konsistensi tu penting. Tidak bermaksud perlu amount yang besar. Serendah RM10, RM50 pun boleh ikut kemampuan masing-masing. Ya, lagi cepat buat, lagi konsisten, lagi senang kita nak bina tabung kecemasan ni. Dan kalau kata dah ada 6 bulan tu, jangan berhenti dekat situ. Kalau boleh teruskan lagi. Betul? Ya, sebab kita tak tahu apa yang akan terjadi. Betul. Pandemik ke, ada emergency, kecemasan, ada ahli keluarga yang sakit, rumah bocor, kereta rosak. So duit tu akan sentiasa ada kegunaan dia. Cuma yang penting is bila kita dah keluarkan duit, nak kena masukkan balik semula. Ya. Untuk maintain. Macam beras lah. Kalau dah habis kita kena isi balik. Kena ada aja beras dekat dalam rumah. Sama juga dengan tabung kecemasan tu. Konsep dia begitu kan. Jadi boleh Encik Azlan jelaskan lebih lanjut lagi mengapa kita tidak boleh menganggap akaun simpanan sebagai tabung kecemasan? Adakah kita kena buka 2 akaun yang berbeza ataupun macam mana? Seboleh-bolehnya akaun kecemasan ni perlu hanya digunakan bila ada kecemasan. Okey. Contohnya memang ada keperluan yang mendesak, barulah kita menggunakan duit tersebut. Akaun simpanan ni biasanya akaun gaji. Untuk pakai-pakai seharian. Ya, dan normally akaun ni pulangan dia tidak begitu bagus.
Ada sedikit pulangan tapi tidaklah sama dengan pelaburan yang boleh memberikan pulangan yang lebih tinggi sedikit. Okey, secara ringkasnya cepat saya sendiri pun macam terfikir, boleh ke kita buat akaun kecemasan tu, kita letak duit akaun kecemasan tu sebenarnya di ASB. Biarkan aja dekat situ, bila perlukan duit kita boleh bawa keluar kan? Betul. Jadi kita anggapkan itu sebagai akaun kecemasan kita, tabung kecemasan kita, tapi pada masa yang sama kalau boleh kita tak nak usik sebenarnya tabung kecemasan tu. Boleh tak kita biarkan itu sebagai tabung kecemasan kita? Boleh, sebab ASB merupakan satu produk yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan akaun simpanan, tetapi memberikan pulangan yang lebih tinggi daripada akaun simpanan. Melalui pengagihan pendapatan dividen dalam lingkungan 4 ke 5%, jauh lebih tinggi berbanding dengan akaun simpanan biasa di bank. Dari segi tahap kecairan, kemudahan untuk mengeluarkan duit tersebut daripada ASB hampir sama dengan akaun simpanan bank biasa. Jadi itu dapat membantu kita untuk menambahkan lagi wang, jadi tak terbeban, tak terasa macam kita letak RM10 jugalah dia dekat dalam situ, betul tak? RM50 RM50 lah juga. Seelok-eloknya kita letak dekat situ. Jadi ini satu orang kata cara untuk membina tabung kecemasan. Jadi untuk bina tabung kecemasan ini, kita perlulah melabur secara konsisten dan elak daripada mengeluarkan wang, ya, kecuali benar-benar memerlukan. Betul. Jadi apakah kesilapan biasa yang dilakukan oleh orang selalunya yang menyebabkan kita gagal membina tabung kecemasan? Ada banyak faktor. Salah satunya adalah definisi kecemasan. Mungkin masa dia mula-mula melabur tu dia rasakan kecemasan is kalau ada sesuatu yang besar, ada kemalangan, rumah bocor, pecah. Tetapi bila duit tu dah ada depan mata, dia punya benda sikit pun jadi cemas. So disiplin tu penting, konsistensi juga penting sebab kalau dah mula menurunkan tahap definition kecemasan tu, then benda tu akan jadi lebih sukar untuk maintain. Jangan mudah tercemas lah, kan? Pendek cerita, jangan senang sangat nak cemas tu. Jadi kalau betul-betul terdesak sangat dan betul-betul dah tak ada arah tujuan, barulah pergi dekat situ. Itu barulah kecemasan yang sebenar-benarnya. Jadi bagaimana pula dengan emas? Menggadai perhiasan emas waktu kecemasan. Ini banyak berlaku, ya. Adakah emas juga satu bentuk pelaburan yang sesuai sebagai tabung kecemasan? Okey, emas adalah salah satu instrumen dalam financial planning seseorang. Perancangan keuangan seseorang, dia perlu ada pelbagai konsep. Ada unit amanah, mungkin ada sedikit portfolio dia make up of emas. Emas memang mungkin pada dasarnya nampak seperti satu instrumen yang sesuai. Dia stable, harganya agak stabil, tetapi mungkin kecairan dia tidak begitu mudah. Sebab kalau emas tu ada orang yang perlu beli kalau you nak dapatkan duit untuk emas tersebut. Kalau nasib tidak mengizinkan, tak ada orang beli mahupun harga yang nak jual tu terlalu rendah berbanding dengan harga asal yang dibeli, itu adalah kerugian. So kalau nak bandingkan dengan ASB, harga dia insya-Allah tetap. Proses dia agak lama sikit lah. Betul, kan? juga. Dan juga kecairan dia tu mengambil masa. Lagi satu, kalau ada yang jenis nak beli emas simpan di rumah, nak simpan pun satu hal juga. Betul. Nak sorok kat mana emas tersebut. Dalam tiang seri ke, dalam bawah katil ke. Susah pula kalau nak pakai, banyak pula nak kena tayang. Masalah juga tu kan. Jadi selok-eloknya dalam merupakan tunai. Terbaik sekali adalah merupakan tunai. Jadi terima kasih Encik Azlan. Jangan ke mana-mana. Dengan adanya tabung kecemasan, dapatlah kita meneruskan kelangsungan hidup jika berlakunya perkara di luar dugaan seperti kehilangan sumber pendapatan. Dipastikan anda semua jangan ke mana-mana. Ini sembang bukan sebarang sembang, tapi ini sembang-sembang ASMB untuk kita hidup senang. Kita jumpa lagi lepas ni.
kita masih lagi bersama dengan Encik Azlan, di mana topik kita hari ini adalah tabung kecemasan kubu kewangan jangka panjang. Dan sekarang ini kita akan tampilkan lagi seorang tetamu istimewa bersama dengan kita, Encik Muhammad Hafiz bin Hazmi, pengurus pembangunan perniagaan di CIMB. Saya bercakap dengan orang yang berkenaan dengan kewangan aja hari ini ni. Sangat penting topik kita pada hari ini. Baik, Encik Hafiz, boleh cerita ataupun kongsi bersama dengan kita, adakah Encik Hafiz mempunyai tabung kecemasan? Saya teka ada, harus. Okey, terima kasih. Sebelum saya menjawab soalan Cik Hani tu, ingin saya kongsikan sedikitlah pengalaman hidup saya. Wah, Okey. Nukilan hidup dia. Baik. Okey, saya sebenarnya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berkisarkan dengan industri kewangan. Okey, ayah saya sebelum ni bekerja dalam sebuah bank di Malaysia. Jadi kalau bercerita tentang konsep simpanan, kewangan dan pengurusan kewangan seharian ni, kami adik-beradik dan semua ahli keluarga dah diterapkan setiap hari dengan kepentingan simpanan itu sendiri. Jadi bermula saya bekerja pada tahun 2012 dahulu. Benda pertama yang ayah saya ingatkan ialah sebelum cipta komitmen, simpan dahulu. Saya sukalah. Sebelum cipta komitmen, simpan dulu. Sebab kalau tidak nanti terlambat kan. Betul. Dah ada komitmen, dah sedap. Lepas tu, alamak, macam mana Betul. ni? Jadi daripada kecil lagi? Tak adalah daripada kecil. Cuma daripada bermula saya bekerja pada tahun 2012. Habis belajar, saya bermula dengan bekerja di sebuah bank juga di Malaysia. Jadi gaji pertama tu, ayah dah tunggu kat rumah. Nak buat apa dengan gaji tu? Betul. Ya. Serius juga Betul. Sebenarnya agak serius juga sebab dia betul-betul mementingkan untuk menyimpan. Betul. Okey, sekarang ini umur dah berapa tahun? Sekarang umur saya, Muda lagi. saya kena kira balik lah. Tak susah nak kira tu. Baik, sekarang ni membina tabung kecemasan dengan melabur. Jadi di mana Encik Hafiz melabur dan juga sejak bila dah mula melabur? Okey, kalau katakan tentang sejak bila mula melabur, saya mula melabur secara khususnya pada mula saya bekerja lah. Jadi pada tahun pertama saya mula bekerja tu, saya dah mula menyimpan, khususnya dekat dalam platform ASB sendiri. Sebab tujuan kenapa saya simpan dekat dalam ASB ialah modalnya dijamin. Maksud modal dijamin ni ialah kita simpan RM1 hari ni, RM1 tu akan kekal dalam tabungan tadi. Kelebihan yang ada dalam akaun ASB pula ialah RM1 yang disimpan tu akan membuahkan hasil ekstra, tambahan pada tahun berikutnya selepas pengagihan dividen. Baik. Ya. Sekarang itu benda orang kata perkara yang kita semua tahu dan orang memang dah patut-patut dah ada ASB dah sekarang ni sampai ke anak-anak, bukan ibu bapa sahaja kan. Kalau tak menyimpan di ASB lagi, saya tak tahu nak cakap macam mana lah, sebab itu bukan simpan aja, melabur sekali pada waktu yang sama. Jadi pernahkah tabung kecemasan ini membantu Encik Hafiz ketika waktu sukar? Maknanya dah pernah pakai menyelamatkan Encik Hafiz pada waktu kecemasan? Okey, kalau kita cerita pada waktu sukar, sekarang ni pada tahun ini 2022 dah ramai faham konsep sukar itu sendiri. Walaupun sebelum pandemik kita dah belajar apa erti sukar, tapi pada waktu pandemik ni kita dah lebih memahami secara khusus, secara mendalam apa itu maksud sukar. Dibuang kerja, pemotongan gaji. Jadi sebab-sebab inilah membuatkan kita ada kelebihan untuk menggunakan tabung simpanan tadi, kecemasan tadi tu. Jadi bila tanya pada soalan pada saya, pernah tak menggunakan? Ya, pernah guna. Jadi bila dah pernah guna tu, kita rasa apa kelebihan yang kita dah cipta melalui tabung kecemasan itu sendiri tadi. Jadi kalau katalah selama bertahun-tahun ni simpan tabung kecemasan ni, sebab kita tak nak simpan sampai 6 bulan je kan. Kita simpan bertahun-tahun. Ada perancangan untuk melakukan sesuatu pada tabung tu kalau kata tak pakai-pakai pun duit tu? Okey, nak biarkan aja ataupun kita nak macam mana? Apa nak buat dengan tabung kecemasan tu? Itu sebab tabung special kan? Apa nak buat? Sebab tak usik-usik pun. Okey, tabung kecemasan ni sebenarnya adalah tunai ataupun simpanan yang kita boleh guna dalam kecairan yang tinggi. Kecairan yang tinggi tu maksudnya kita nak guna hari ni, kita boleh gunakan, kita boleh keluarkan pada hari ni juga. Dan sekarang pun ASNB ada platform My ASNB, jadi kita boleh buat pengeluaran secara online. Jadi ianya cair dan mudah dikeluarkan. Accessibility dia bagus lah. Ya, betul. Tapi bila tanya, kalau kita dah sedia ada dan belum pernah digunakan, adalah baik untuk kita kembangkan lagi
pelaburan kita bukan sekadar di satu platform yang sama. Mungkin kalau saya cerita tentang ASNB sendiri, mungkin kita boleh kembangkan melalui pembiayaan untuk dapatkan pulangan yang lagi besar dengan modal yang lagi besar. Jadi itu adalah cara kita menyalurkan simpanan yang kita ada tu ke cabang yang lebih menguntungkan. Kita kembangkan lagi. Jadi apa rahsia ataupun petua untuk Encik Hafiz amalkan sampai berjaya adanya tabung kecemasan ni? Yelah, waktu mula-mula dapat gaji bulan pertama, ayah dah tanya. Lepas tu kita ni pula budak muda, macam-macam yang kita nak, hasrat kita nak. Jadi apa yang tips ataupun amalan yang dilakukan supaya berjaya? Baiklah, ada beberapa tips sebenarnya. Cuma tips ni lebih kepada cara kita mengawal kemahuan ataupun nafsu lah. So yang pertama sekali cuba dapatkan kawan sekeliling yang lebih baik. Ya, faham. Sebab kalau kita cakap tentang umur, makin kita berumur, kita kena ada orang sekeliling yang lebih kecil, yang lebih efektif, yang lebih positif, yang boleh membantu kita berkembang dalam hidup. Okey. Pertama sekali, jangan cipta kemahuan. Sebab kemahuan ni adalah benda yang melibatkan benda yang kita minat lah. Seharian kita tengok orang ada kereta lain, kita nak ada kereta lain. Kita tengok orang ada rumah yang lagi besar, kita cuba dapatkan benda yang sama. Sebenarnya kita kena ukur baju di badan sendiri. Jadi benda tu kadang-kadang kita nampak secara lahiriah, secara luarannya kita nampak semua orang mempunyai kemampuan yang sama. Tapi sebenarnya bila kita kaji dengan lebih dalam, kita akan nampak kemampuan setiap individu berbeza-beza walaupun gaji A dan B itu sama, tapi komitmen sekelilingnya mungkin berbeza. Mungkin A ni ada jaga parents, ada jaga mak ayah. Mungkin B ni tiada family lagi, tiada keluarga lagi, masih bujang. Jadi kalau bujang tu mungkin komitmennya rendah dan nampak dia berbelanja banyak tu pun sebenarnya tak menjejaskan kewangan dia. Pendek kata, jangan cuba nak membuktikan sesuatu bila orang tak minta bukti pun. Betul kan? Macam orang lain dah menunjukkan apa kemewahan dia, dah nampak terbukti dia ni mewah, dia ni berduit, tapi kita ni tak perlu pun nak membuktikan sesuatu yang sama macam dia. Bila orang tak minta pun sebenarnya. Kita sendiri yang cipta sendiri. Kawalkan nafsu kita. Sebenarnya betul. Kita kena hidup di bawah orang kata kemampuan kita. Lagi rendah kita boleh buat macam tu dengan hidup bahagia, kita lagi happy sebenarnya, kita lagi bahagia. Baik, Encik Azlan, kita dah pun berada dekat hujung rancangan kita. Apa kata Encik Azlan kongsikan sedikit panduan dan juga tips kepada penonton kat luar sana supaya mula melabur untuk membina tabung kecemasan ni? Baik Hani, katakanlah kita dah dapat kumpul tabung kecemasan yang ideal sebanyak 6 bulan. Itu tidak bermaksud tugasan untuk melabur secara konsisten tu terhenti di situ. Adalah penting untuk memastikan tabung kecemasan tersebut terus berkembang untuk kita panjangkan kegunaan tabung kecemasan tersebut untuk hal-hal mungkin yang berkaitan dengan adik-beradik kita, mungkin ada nak buat minor operation untuk ibu bapa kita yang memerlukan dana daripada tabung kecemasan tersebut. Nombor 2 adalah juga disiplin. Yang tadi kita bincangkan. Betul. Tahap definisi kecemasan tu perlu kekal, jangan berubah mengikut keadaan dan juga kemahuan. Jadi mulakan daripada awal jugalah sebenarnya, kalau boleh kan, macam keluarga Cik Hafiz juga, keluarganya daripada awal lagi dah memang terapkan pemahaman untuk menyimpan dan juga menabung. Baik, sebelum kita berpisah, secara lazimnya Encik Azlan, Encik Hafiz, kita akan memberikan cenderahati kepada tetamu kita. Merupakan lukisan karikatur daripada Soya. Okey, ini Encik Azlan. Kelas gambar dia ada KLCC. Kapal terbang tak ada, Soya. Hafiz dekat mana tu? Dalam frame. Frame dalam frame. Suka tak? Suka. Cantik tak? Alhamdulillah. Ini pertama kali ke atau memang dah selalu dapat gambar karikatur sendiri? Pertama kali. Pertama kali, Alhamdulillah. Baik kepada anda semua. Harap-harap anda semua terhibur dengan rancangan kita pada hari ini dan mengambil iktibar dengan pengalaman dan juga tips-tips pada hari ini yang telah dikongsikan kepada anda. Baiklah, minggu depan di hari dan waktu yang sama kita jumpa lagi. Ingat, ini sembang bukan sebarang sembang. Ini sembang-sembang ASNB untuk kita hidup senang. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye!